Siapa yang niat wuduk dia dekat tangan, wuduknya tak sah. Saya nak cerita tentang apa? Saya nak cerita tentang sunat wuduk. Ni, kita tak pernah belajar ni sunat wuduk. Ibu-ibu, tuan-tuan, kan? Kita nak kena belajar juga sunat-sunat wuduk. Fardu mana boleh gabung dengan solat sunat? Panjang cerita dia. Kami buat formula, tengok dalam grup kami nanti. Siapa yang nak nota, tengok dalam grup. Sunat wuduk. Baik, saya nak tanya, kalau wuduk ni, kita niat dekat mana? Niat wuduk, dekat muka ke dekat tangan? Dekat muka ke dekat tangan kita niat? Baik, siapa yang niat wuduk dia dekat tangan, siapa yang niat wuduk dia dekat tangan, wuduknya tak sah. Wuduk mestilah dekat muka. Baik, cuma dekat muka kita niat sahaja aku berwuduk. Tapi dekat tangan kita niat sahaja aku menunaikan sunat wuduk. Siapa first time dengar niat macam ni? Saja aku menunaikan sunat wuduk. Siapa tak niat macam ni masa basuh tangan? Siapa yang tak niat macam ni, dia tak dapat pahala basuh tangan selama ini. Sebab kena niat basuh tangan tu, saja aku menunaikan sunat wuduk. Jadi bila kita tak baca, bila kita wuduk kita tak niat, maka kita tak dapat pahala lah selama ni duk basuh tangan tu. Rugi ke tak rugi? Rugi ke tak rugi, ibu-ibu, tuan-tuan? Nampak tak? Banyak tak ilmu yang kita tak tahu? Kan? Jadi duk basuh muka je, baca bismillah. Bismillah adalah salah satu sunat wuduk. Nampak tak? Baik, okey. Kalau saya nak tunjuk pada ibu-ibu, tuan-tuan, kalau ibu-ibu tuan tengok buku ni, lagi banyak sunat yang kita tak buat. Okey, cuba kita tengok. Adab berwuduk. Adab berwuduk saja ada berapa? Adab berwuduk saja ada berapa adab? Adab berwuduk saja ada 24 adab. 24 adab berwuduk. Salah satunya bersugi. Kalau kita berwuduk kita tak pakai sugi, maka kita rugi. Pasal Nabi kata bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan. Maknanya Allah redha bagi orang yang bersugi. Buku ni saya akan bagi kepada pelajar yang join group. Buku ini termasuk kepada siapa yang join program kami, yang join group kami sahaja. Kalau boleh saya tak nak jual buku ini. Adab berwuduk saja ada 24 kalau tengok kat sini. Tengok. Siapa first time dengar hadis 2 rakaat dengan bersugi lebih afdal dari 70 rakaat tanpa sugi? Siapa first time dengar? Maknanya ada orang ni dia solat 2 rakaat je, tapi 2 rakaat dia ni lebih afdal daripada orang solat 70 rakaat. Faham ke tak ni? Bezanya dia pakai sugi je. Bezanya dia pakai siwak je. Faham tak ni? Nampak tak? So, kita tahu tak? Contoh, saya nak tunjuk. Masa basuh tangan, ada doa basuh tangan. Ya Allah, aku meminta padamu keberuntungan dan berkat, dan aku berlindung denganmu daripada sifat sial dan kebinasaan. Masa basuh tangan ada doa. Kan? Lepas tu, masa kita berkomor ada doa. Ni doa komor. Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca kitabmu Al-Quran dan memperbanyakkan zikir kepadamu, dan teguhkanlah aku dengan ucapan yang teguh La ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Maksudnya jadikanlah hidup dan matiku dalam keadaan beriman. Masa masuk air dalam hidung pun ada doa. Ya Allah, ciumkan aku hidungku ini bau-wangi syurga sedang engkau redha padaku. Sesiapa yang berwuduk tak masukkan air dalam hidung, maka apa berlaku?
hukumnya makruh. Saya ulang, siapa yang berwuduk dia tak masukkan air dalam hidung, hukumnya makruh. Betapa banyak perkara makruh kita dok buat dalam wuduk kita. Lepas tu menghembuskan air buang dalam hidung, ada doa dia pula. Siapa yang join grup kami akan buat demo wuduk cara Nabi. Siapa nak belajar wuduk cara Nabi? Kan, masa basuh muka ada doa basuh muka. Masa basuh tangan kanan, tangan ke siku ada doanya. Nampak tak? Lepas tu tangan kiri ada doanya. Kan? Lepas tu ibu-ibu tengok. Nabi kata, siapa nak tengok muka depan muka saya. Muka depan muka saya ni. Inilah saya, ni buku saya ibu-ibu tuan-tuan. Baik, siapa yang baca doa wuduk ini, maka dia boleh pilih nak masuk syurga pintu mana. Nabi kata siapa yang berwuduk, lepas tu dia baca doa wuduk, dia boleh pilih nak masuk syurga di pintu mana. Ke-8 pintu syurga buka. Isunya kita pernah tak baca doa wuduk? Rugi ke tak kita selama ni? Wuduk tak baca doa, tak tahu sunat-sunat wuduk. Faham tak ni? Saya tak cerita lagi adab mandi wajib. Dah berapa ribu kali kita mandi wajib. Tahu tak adab mandi wajib cara Nabi? Siapa nama ustaz? Saya Ustaz Amar. Okey. Tahu tak cara nak tayamum macam mana? Tahu tak cara adab nak pergi masjid macam mana? Nampak tak? Lepas tu adab tidur macam mana? Okey. Adab mengerjakan sembahyang. Adab mengerjakan sembahyang. Okey, adab mengerjakan sembahyang ada 52 adab. Okey, dengar macam ni. Saya bukan tak nak jual buku. Tak payahlah beli buku. Ibu-ibu tuan-tuan tak sempat baca. Cuba tengok dekat rumah tu, banyak ke tak buku yang dah beli tapi tak baca. Jadi saya bukan nak jual buku pagi ni. Saya nak invite ibu-ibu tuan-tuan join kami punya grup. Kita belajar sampai khatam. Siapa nak belajar? Komen nak belajar. Kita belajar sampai khatam buku ni. Best tak? Contoh, mengisyaratkan dengan telunjuk jari yang kanan ketika menyebut illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masa tayat akhir kita angkat jari kita dan pandang jari kita sampai mana? Sampai salam. Bila nak angkat jari tu? Ketika sebut illallah. Faham tak ni? Banyak perkara yang kita tak tahu ibu-ibu tuan-tuan. Ini satu buku. Saya ada buku kedua. Saya ada 2 buah buku ibu-ibu tuan-tuan. Saya ada 2 buah buku. Buku yang kedua ni lagi teruk kalau kita tak belajar. Bab bersuci, bab solat, pengurusan jenazah, zakat, puasa. Nampak tak? Contoh saya tunjuk. Okey. Rukun-rukun solat. Kalau kita tak tahu rukun solat ada berapa, kebarangkalian solat kita boleh jadi tak sah. Siapa yang tak sah solat, teruklah dia.